Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua anak-anak Lima Tanjung dan Lima Cempaka. Okey, kita mulakan kelas PDPR kita pada hari ini dengan bacaan doa. Doa belajar dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nusyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, jadi cikgu harap kamu semua sudah bersedia dan dalam keadaan sihat walafiat pada hari ini untuk bersama dengan cikgu. Hari ini kita nak bincangkan jawapan modul 1 kita baru ni yang cikgu dah arahkan kamu untuk menjawabnya pada hari Isnin dan Selasa baru ni dah. Hari Isnin kelas 4 Tanjung, Selasa kelas 4 pula dah. Selasa 5 Cempaka. Jadi kelas 5 Cempaka baru ni Bella je yang duk tunjuk jawapan ke cikgu. Okey, yang ada tanya pada cikgu. 5 Tanjung krik-krik je. Gimana ya semua 5 Tanjung buat kedok dah. Okey, yang mana ada modul bersama-sama dengan awak ni. Buka dan kita sama-sama tengok apakah jawapan bagi soalan 1 hingga soalan 4. Baru ni cikgu minta awak buat soalan 1 hingga 4 sahaja. Okey, kenapa? Kerana cikgu nak fokus kepada soalan kemahiran proses sains. Soalan kemahiran proses sains ni ialah soalan wajib dalam kertas 2. Okey, soalan wajib dalam kertas 2. Dia ada 4 markah. 4 soalan dalam bahagian A. Okay, apakah itu sebenarnya soalan kemahiran proses sains? Soalan kemahiran proses sains ni dia melibatkan eksperimen dan uji kaji dalam makmal. Okey, dan soalan-soalan dia melibatkan soalan kemahiran proses sains seperti membuat pemerhatian, inference, membuat hipotesis, mengenal pasti pemboleh ubah, melengkapkan jadual, melukis graf serta mendefinisikan secara operasi. Jadi sebenarnya soalan kemahiran proses sains untuk bahagian A ni dia tak susah. Kerana kebanyakan jawapannya memang ada dah dalam soalan, ada dah dalam jadual dan boleh dirujuk juga dalam gambar rajah uji kaji. Tinggal kita ni pandai ke tidak nak mencarinya berdasarkan jadual, gambar rajah dan juga pernyataan soalan. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, okey tolong letak tepi awak punya modul tu, semak jawapan. Yang mana tak buat lagi tu boleh isikan jawapan tu dalam modul. Jangan biar kosong. Okey. So kita pergi pada soalan 1. Okay, soalan yang cikgu bagi ni ialah soalan-soalan daripada tingkatan 4 ya. Okey, soalan pertama. Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kadar denyutan nadi dua kumpulan murid yang berlainan. Kadar denyutan nadi dua kumpulan murid tersebut ditunjukkan dalam jadual 1. Okey, kita perhati dalam jadual. Okey, bahagian yang cikgu tanda ni iaitu aktiviti fizikal ni, dia akan jadi pemboleh ubah manipulasi. So, untuk pemboleh ubah manipulasi kita, dia ada 2 aktiviti di sini. Iaitu berlari selama 10 minit dan duduk selama 10 minit. Okey. So, bahagian ini ialah pemboleh ubah manipulasi. Okey, sementara bahagian yang cikgu garis ni, iaitu denyutan nadi ni, dia akan jadi pemboleh ubah bergerak balas. Okay, so pemboleh ubah bergerak balas kita melibatkan denyutan nadi bagi 4 orang pelajar. Dan denyutan nadi mereka ni berbeza. Okay, so ini 150.5 ni dan juga 119 ni, ini adalah merupakan soalan B. Okay, soalan B. Nanti kita bila cikgu scroll ni,
Kita akan tahulah soalan dia nak apa. Soalan dia ialah dia nak bacaan purata. So macam mana nak mencari bacaan purata? Awak tambah semua ni. Okey, Nadi bagi murid 1, campur dengan murid 2, campur murid 3, campur 164, awak bahagi dengan 4. Kenapa nak bahagi 4? Kerana kita ada 4 orang pelajar. So boleh guna kalkulator, don't worry. Okay, so bila dah bahagi, tambah bahagi dengan 4, untuk berlari selama 10 minit ini, purata dia ialah 150.5. Dan untuk yang duduk selama 10 minit, duduk saja, nadi tetap berjalan, masih hidup lagi. So yang ini purata dia ialah 119. Okay, so dah dapat 2 markah di sini. Okay, 2 markah. Okay, next. Kita pergi pada soalan pemboleh ubah. Okay, dia nak pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okay, sebagaimana cikgu nyatakan tadi, pemboleh ubah manipulasi dia, ambil kat sini je. Iaitu aktiviti fizikal. Okay. Kemudian, pemboleh ubah bergerak balasnya pula adalah, ambil di sini juga, ada dalam jadual dah, iaitu denyutan nadi. Okey, sebaiknya kita letak parameter, iaitu kadar denyutan nadi. Alright, so 2 markah di sini. Okey, next. Soalan B kita dah pun jawab. Okey, soalan B ni dia nak kita lengkapkan jadual 1 dengan menghitung bacaan purata kadar denyutan nadi setiap kumpulan. Yang ini dah ada dah jawapan tadi. Cikgu dah tunjuk cara dia. Awak tambah nadi bagi ke 4 pelajar, bahagi dengan 4. Kalaulah dalam soalan tu dia bagi 2 pelajar, kalau 2 pelajar maksudnya bahagi 2 lah. Kalau 3 pelajar bahagi 3. So kita akan dapat bacaan purata. So 2 markah di situ. Dan soalan C pula, selain nyatakan satu faktor lain selain aktiviti fizikal yang boleh mempengaruhi kadar denyutan nadi. Okey, kadar denyutan nadi manusia ni sebenarnya dia ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi manusia. Dalam uji kaji tu, itu ialah faktor aktiviti fizikal. Okey, bila kita berlari, bila kita berjalan, bila kita makan, kadar denyutan nadi kita berbeza dia punya kelajuan. Okay, selain daripada faktor aktiviti fizikal, faktor lain yang menyumbang kepada perbezaan denyutan nadi manusia ni ialah faktor jantina. So, jantina ni merujuk kepada lelaki atau perempuan. Lazimnya, denyutan nadi bagi perempuan ni lebih perlahan berbanding dengan lelaki kerana lelaki ni dia lebih aktif. Kalau dari segi umur, faktor umur, orang tua dengan remaja. Tentulah remaja denyutan nadi dia akan lebih cepat. Okey, so untuk C ni atau bukan dua-dua markah dia 1 je tu. So cikgu bagi pilihan lah, sama ada awak nak jawab jantina ataupun umur. Okey, next question, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, penyataan ni kena baca ni deh. Wajib baca penyataan soalan sebab dalam penyataan soalan ni lah ada maklumat yang penting. Okey, soalannya, sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji variasi pada pokok ke kacang. Keputusan pemerhatian ditunjukkan dalam rajah 2. Okey, kita kaji gambar ni. Okey. Kita ada 2 pokok yang berbeza. Ada pokok tinggi dan pokok rendah.
Okey, kerdil pokok tinggi dengan pokok kerdil. So, arahan dia berdasarkan rajah 2, tentukan bilangan pokok kekacang bagi setiap kumpulan. Okey, so kita ada pokok kekacang, tinggi dan kerdil. Okey, so kita kira lah. Bagi yang tinggi ni, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, untuk tinggi ada 8 dan untuk kategori kerdil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lapan juga deh. Okey, so kita ada 8 pokok tinggi dan 8 pokok kerdil. So, awak dapat jawab kira dengan betul. 2 markah awak dapat mudah-mudah. Okey, kemudian berdasarkan keputusan ini, keputusan dalam jadual ni, soalan B, dia nak awak buat carta palang. Lukiskan carta palang. Okey, soalan dia. Lukiskan carta palang yang menunjukkan bilangan pokok kekacang melawan ketinggian. Jangan duk caralah kataan melawan ketinggian ni. Tak perlu fikir pun. Awak cuma ambil je ni data ni. Contohnya pokok kekacang yang tinggi 8, yang kerdil 8. Masukkan dalam jadual. Masukkan dalam graf. Tinggi naik sampai 8. Lukiskan carta palang. Kemudian yang rendah pun 8. Settle dah masalah kita. Ni dapat 2 markah mudah-mudah. 2 markah ya. Jadi jangan fikir pening kepala nak buat graf ni. Asalkan ada jadual yang diberi. Contohnya data dalam jadual ada. Pindahkan masuk dalam graf. Settle. Okey, soalan C dia nak awak nyatakan jenis variasi berdasarkan carta palang. Okey, bila kita tengok carta palang kita, biasanya kalau melibatkan tinggi dengan kerdil ni, tinggi atau rendah, kerdil ni rendah lah. Dia sebenarnya ialah variasi selanjar. Variasi ni dia ada 2. Satu ialah variasi selanjar, satu lagi ialah variasi tak selanjar. Okey, next question, soalan nombor 3. Rajah 3.1 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji ketahanan kakisan bagi alloy. Okey, kita ada 2 jenis paku. Paku besi, paku keluli. Persamaannya kedua-duanya direndam dalam air. Kemudian direndam selama 1 minggu. So, selepas 1 minggu, keputusannya paku keluli tiada perubahan. Paku besi, pepejal perang terhasil. So, ini adalah 2 ni. Perubahan dengan pepejal perang ni. Bahagian ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Manipulasi dia jenis paku. Okey, so berdasarkan rajah, nyatakan satu hipotesis. Hipotesis biasanya kita gunakan jika. Okey, biasanya kita gunakan jika, maka. Okey. So kita kaitkan pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Contohnya untuk uji kaji ni, kita pilih paku keluli. Pilih paku keluli. Jika paku keluli direndam dalam air selama 3 hari, maka tiada perubahan pada paku. Ikut je jawapan dalam jadual tu. Okey. Kemudian kalau sekiranya kita pilih jawapan besi. So jawapan dia, jika paku besi, maka pepejal perang akan terhasil selepas 3 hari. Okey, itu cara nak menjawab soalan hipotesis.
Soalan B, faktor yang ditetapkan. Okey, dalam uji kaji ni, kalau kita tengok balik gambar rajah ni, persamaan rajah A dengan rajah B ialah dari segi air. So, air tu sama banyak. So, sama banyak tu merujuk kepada isi padu air. Kemudian kita tengok pula paku. Paku ni sama panjang dia. So, saiz paku. So, dua ni boleh jadi pemboleh ubah pemboleh ubah yang ditetapkan, iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas ialah keadaan paku selepas seminggu ni. Selepas seminggu, keadaan pakulah yang kita akan perhatikan, ataupun kita boleh jawab sebagai perubahan warna pada paku. Okey, dan soalan D ni, yang ni kena ada pengetahuan lah. Dia nak awak tahu kalaulah paku keluli tu boleh digantikan, bahan apakah yang menyamai ciri-ciri seperti keluli? So, jawapan dia ialah gangsa. Okey, soalan E, jambatan ya. Jambatan dibuat daripada keluli. Kenapa? Kenapa orang tak buat dengan besi? Orang pilih keluli. So, reason dia atau inference dia ialah kerana paku keluli tidak berkarat walaupun terkena air, atau keluli lebih keras berbanding dengan besi. Sebab besi adalah logam tulen. Jadi logam tulen ni sifatnya lebih lembut banding dengan keluli, iaitu sejenis alloy. So, keluli ni adalah merupakan sejenis alloy. Okey, next, soalan terakhir. Soalan ni ialah uji kaji untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Okey, uji kaji ni melibatkan dua baldi. Satu A ni baldi kosong, B ni baldi berisi pasir. So, jisimnya berbeza. Okey, yang berisi pasir tentulah jisim dia lebih berat berbanding dengan baldi kosong. So, kedua-dua baldi ini ditolak serentak. Okey, diayun serentak, dan didapati masa yang diambil untuk kedua baldi itu berhenti berayun adalah berbeza. Okey, keputusannya seperti dalam jadual. Untuk baldi A, baldi kosong, dia berhenti berayun 2 minit saja. Tetapi bagi B yang berisi pasir ni, dia lambat nak berhenti berayun. Jadi sebab dia, inference dia ialah kerana di dalam baldi B tu ada pasir. Jadi bila ada pasir, jisim dia lebih besar. Okey, so soalan dia nak awak berikan satu pemerhatian. Jadi perhati saja keputusan dalam jadual ni. Okey. Perhatikan keputusan dalam jadual. So, cara nak buat pemerhatian ni, cerita sahaja yang kita nampak berdasarkan jadual ni. So, berdasarkan jadual, apa yang kita boleh ceritakan dalam bentuk ayat. Okey, dalam bentuk ayat kita kena ceritakan. Jawapan dia ada dah dalam jadual ni. Ceritakan dalam bentuk ayat masa yang diambil. Sama ayat dengan dalam jadual yang diberi tu. Masa yang diambil untuk baldi B. Okey, baldi B berhenti berayun lebih lama. Okey, iaitu 6 minit kan. So, lebih lama berbanding dengan baldi A. Okey, masa yang diambil untuk baldi B berhenti berayun lebih lama berbanding baldi A. Okey, itu pemerhatian. Soalan B, inference. Inference ni merujuk kepada jawapan pemerhatian. Kenapa baldi B lambat nak berhenti? So, inference dia kerana jisim baldi B lebih besar, ataupun kerana inersia baldi lebih besar. Maaf, bukan lebih lama dah. Tukar tu. Inersia baldi B lebih besar. Salah ni. Bukan lama dah. Ni salah. Bukan lama, lebih besar. Okey. Salah satu. Bukan dua-dua lah. Dan C.
Nyatakan definisi secara operasi bagi inersia. So, ini cara nak jawab definisi secara operasi. Nanti bila kita bersemuka, cikgu akan terangkan dengan lebih detail macam mana cara nak jawab definisi secara operasi. So, untuk soalan ini, dia nak definisi secara operasi bagi inersia. So, definisi berdasarkan keputusan eksperimen yang diberi. Maka inersia ialah daya yang menyebabkan baldi yang berisi pasir mengambil masa yang lama untuk berhenti berayun. Okey, soalan D ni untuk kamu fikirkanlah aplikasi. Soalan D ni soalan aplikasi. Kalau kita tengok ya, dekat supermarket ada troli P, troli Q. Troli P kosong. Troli Q banyak isi barang. So, kalau kita berhadapan dengan situasi ini, troli P ni dia senang nak digerakkan dan senang untuk diberhentikan berbanding dengan troli Q yang berat ni. Kita susah nak tolak dia, tapi once dia dah bergerak, susah nak pula nak diberhentikan. Jadi antara dua ni, kalau yang kosong tu tentulah jisim dia lebih rendah berbanding dengan troli Q. So, apa yang dia nak dalam soalan ni? Troli manakah yang sukar untuk ditolak? Terangkan bagaimana konsep inersia diaplikasikan dalam situasi ini. So, dia ada dua jawapan di sini. Pertama, awak kena pilih dulu troli mana yang sukar untuk ditolak. Yang mana susah untuk ditolak? Tentulah jawapan dia troli Q. Kemudian, dia suruh kita kaitkan dengan konsep inersia. So, dalam soalan ni, konsep inersia kalau kita nak kait, semakin besar jisim troli Q, semakin besar inersianya. Jadi, sebarang objek, kalau jisim dia besar, maka inersia dia juga akan menjadi lebih besar. Okey, jadi selesailah perbincangan bagi soalan modul 1 melibatkan soalan 1 hingga 4. Jadi, mana-mana pelajar yang belum menjawab soalan, soalan 1 hingga 4 ni, minta tolong cek balik jawapan dalam video cikgu ni. Salin jawapan. Cikgu ulang semula jawapan. Ini untuk soalan nombor 1. Ini soalan nombor 1. Soalan 1A. Manipulasi bergerak balas. Kemudian 1B kita dah lengkapkan jadual. 1C dia nak faktor lain yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Ini jawapan dia. Kemudian soalan yang kedua berkaitan dengan variasi. Kira berapa pokok kacang yang tinggi, berapa pokok kacang yang kerdil. So jawapan dia 88. Dan selepas tu pindahkan maklumat dalam jadual dalam bentuk graf palang. Seperti ini. Mudah saja, gunakan pembaris dan pensel. Jangan sesekali membuat graf dengan pen. Next, dia tanya tentang jenis variasi. So, jawapan dia variasi selanjar. Untuk uji kaji 3, kita ada paku besi dengan paku keluli. Dia nak suruh kita lihat pemerhatian kedua paku ini yang direndam dalam air selepas 1 minggu. So, pemerhatiannya paku keluli tiada perubahan dan paku besi didapati bertukar warna kepada perang. Ataupun pepejal perang terhasil. Jadi hipotesis dia, ini cara nak buat hipotesis. Jika paku keluli direndam dalam air selama 3 hari, maka tiada perubahan pada paku. B, faktor yang ditetapkan ini adalah faktor yang dimalarkan. So, jawapan dia isi padu air atau saiz paku. Next, C, formula ubah bergerak balas. 2 jawapan, keadaan paku atau perubahan warna pada paku. Soalan D,
mengenal pasti atau pengelasan. So, bahan yang boleh menggantikan paku keluli adalah gangsa. Kerana zinc dan plumbum itu adalah logam. Gangsa dan juga keluli adalah alloy. Okey, soalan E, soalan aplikasi. Dia tanya kenapa jambatan tak buat dengan besi buat dengan keluli. So, inilah reason dia. Kerana paku keluli ni tidak berkarat. Kalau jambatan kan kena dengan air, jadi kena air berpuluh tahun pun dia tak akan karat. Dan satu lagi, keluli ni lebih keras. Okey, soalan yang keempat, soalan inersia berkaitan dengan masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun. Okey, ini jawapan untuk A. Okey, soalan A buat pemerhatian. Kemudian soalan B, inference. Pembetulan ya. Ingat tadi cikgu bagi tahu dia bukan lama tapi lebih besar. Soalan C, definisi secara operasi. Okey, cikgu akan detailkan lagi nanti cara nak menjawab soalan definisi secara operasi. Soalan D, soalan aplikasi, disuruh kita pilih troli mana. So jawapan dia ialah troli Q. Reason dia, semakin besar jisim troli Q, semakin besar inersianya. Okey, jadi cukup setakat ni kelas cikgu pada hari ini. Jadi kalau ada yang tak faham, yang boring, cikgu minta maaf lah. Okey, sebab cikgu tak boleh nak buat Google Meet. Ya, naya, kesian pada yang tak boleh nak join. Jadi insyaAllah kita akan cari masa jugalah untuk ber-Google Meet lagi lepas ni. Jadi sementara tak boleh nak ber-Google Meet ni, buka dulu video cikgu ni. Dan cikgu sengaja upload dalam YouTube supaya bila-bila masa kamu boleh masuk dan tak perlu nak download lah. Okey, klik saja bila-bila masa. Okey, jadi setakat itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi tak lama masa. Tak sampai setengah jam cikgu rasa ni. Jadi rajin-rajinlah buka. Okey, sementara tak boleh nak bersemuka lagi ni. Jadi ngadap je lah muka cikgu ni . Okey, jadi sekian saja untuk hari ni. Okey, cikgu akhiri video cikgu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.